Terima kasih kerana memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe dan aktifkan butang lonceng anda agar anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen anda kerana komen anda amatlah dihargai. Terima kasih. Sejak 9 orang hakim mahkamah, 1 di Mahkamah Tinggi, 3 di Mahkamah Rayuan dan 5 di Mahkamah Persekutuan sebulat suara memutuskan Najib bersalah dan kini dihukum penjara, saya kerap ditanya soalan ini. Jujur, saya tak boleh nak jawab soalan sesukar itu. Jika soalan itu hanya sekadar bertanya, adakah yang di-Pertuan Agong melalui Lembaga Pengampunan boleh mengampunkan Najib, soalan itu relatif agak senang dijawab. Ya, dari segi perundangan telah ada banyak kes duluan yang menunjukkan bahawa banduan yang dihukum oleh mahkamah telah diampunkan melalui pengampunan diraja. Kuasa pengampunan itu ada dinyatakan secara jelas di bawah perkara 142 Perlembagaan Persekutuan. Jika kita lihat beberapa keputusan mahkamah pula, kuasa mengampun yang di-Pertuan Agong itu dikatakan is a power of high prerogative of mercy. Dan jika tidak silap saya, Lord Diplock J ada menyatakan bahawa mercy itu tidak tertakluk kepada sebarang hak di sisi undang-undang. Dalam bahasa Inggeris, hakim itu habaq, mercy is not the subject of legal rights. It begin when legal rights end. Justru, jika saya sekadar ditanya adakah yang di-Pertuan Agong boleh mengampunkan Najib, jawapan saya jika di sudut undang-undang, ya, boleh. Tetapi jika ditanya lagi adakah Najib wajar diampunkan, saya mengaku saya tidak boleh nak jawab soalan itu. Saya rasa adalah tidak wajar saya cuba mendahului yang di-Pertuan Agong dalam hal ini. Paling minima yang saya boleh lakukan hanya sekadar mengemukakan beberapa senario atau kemungkinan yang sudah tentu tidak mengikat kuasa yang di-Pertuan Agong. Ia sekadar faktor yang mungkin akan dipertimbangkan dengan sebaik mungkin oleh yang di-Pertuan Agong mengikut kebijaksanaan yang amat mulia tuanku. Senario yang mungkin yang di-Pertuan Agong akan pertimbangkan pada hemat saya adalah reaksi rakyat jika Najib ditakdirkan diampunkan. Mungkin sahaja yang di-Pertuan Agong dengan kebijaksanaan tinggi, baginda tidak akan pandang ringan melihat perinsiden seperti di Sri Lanka. Dengan 9 orang hakim yang dilantik atas perkenan yang di-Pertuan Agong yang sebulat suara dan dalam satu suara, yakin seyakin-yakin Najib bersalah, mungkin sahaja faktor itu juga akan diambil kira dengan sewajarnya oleh yang di-Pertuan Agong dan Lembaga Pengampunan. Begitu juga saya yakin berkemungkinan besar yang di-Pertuan Agong juga akan mengambil kira nature dan bentuk jenayah Najib, iaitu sebuah kesalahan salah guna kuasa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM, 3 kesalahan pecah amanah di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan dan 3 kesalahan pengubahan wang haram di bawah AMLA. Dan semua itu dilakukan atas kapasiti dia sebagai mantan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Kes jenayah yang Najib terlibat bukan kes biasa yang melibatkan jenayah gergasi luar biasa yang ada kaitan dengan 1MDB, iaitu mantan anak syarikat 1MDB. Mengambil kira bagaimana kes jenayah yang ada kaitan dengan 1MDB ini telah dengan parahnya merosakkan ekonomi, nama dan reputasi negara. Berkemungkinan besar yang di-Pertuan Agong, saya percaya tidak akan memandang remeh hal tersebut. Saya tak rasa yang di-Pertuan Agong akan meremehkan begitu sahaja pandangan masyarakat luar jika Najib diampunkan. Ya benar, mungkin ada yang bertanya kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh pula diampunkan sebelum ini. Untuk tujuan berhujah, diandaikan kita menerima anggapan memang Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah. Untuk rekod, tidak semua mahkamah putuskan Datuk Seri Anwar Ibrahim bersalah. Adakah kesalahan Datuk Seri Anwar Ibrahim ada melibatkan jenayah gergasi, jenayah Najib yang 9 hakim puas hati Najib memang bersalah? Saya percaya faktor itu juga mungkin akan diambil kira oleh yang di-Pertuan Agong. Akhirnya, ada yang berhujah dengan maksim ini, justice must be tempered with mercy. Ya benar, tetapi saya tertarik dengan kata-kata seorang hakim senior di India yang mengakui bahawa justice must be tempered with mercy, tapi hakim itu juga habaq, but mercy cannot substitute the justice.